variasi. Nak tanya, boleh cerita mengenai MOU hari ini tak? Ke mana hala tujuannya dan apa benefit antara kedua-dua belah pihak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi. Okey, tujuan kita adalah sebenarnya untuk sebagai satu rakan strategik. Kalau antara MOVE dengan pihak Papuh, actually apa yang kita gandingkan adalah sebenarnya satu usaha sama sebagai antara persatuan dan juga perniagaan. Jadi maksudnya ahli-ahli Papuh tu adalah ahli-ahli yang berdaftar di bawah Papuh dan juga Motek. Jadi mereka ni adalah agensi pelancongan yang sah untuk membawa jemaah ke Tanah Suci. Jadi at least ini sebagai satu jaminan kepada pengguna yang menggunakan aplikasi MOVE Umrah untuk menggunakan servis umrah di aplikasi kita. Jadi kita tak nak nanti orang kata bila dia booking umrah di aplikasi MOVE akan ada masalah dari segi tak dapat penerbangan dan sebagainya. Jadi ahli-ahli ini adalah dipantau di bawah Persatuan Pelancongan Haji Umrah dan Papua. Jadi adakah ini dapat mengelakkanlah isu penipuan package umrah? Ini salah satu langkah yang kita ambil untuk prevent kejadian-kejadian yang tidak diingini lah. Mungkin Datuk Seri nak tambah satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok dengan ada platform ni, at least jemaah boleh deal direct dengan syarikat-syarikat yang bertauliah ataupun yang ada lesen pelancongan. Jadi kalau selama ni mereka pergi melalui wang tengah dan sebagainya, so dapat dielakkan lah. Dan more or less kalau kita tengok sistem ni, jemaah boleh pergi kepada syarikat yang ada di dalam grup ni, dan kita pun dapat mengelakkan juga DIY dan sebagainya. Baik, soalan seterusnya, selain daripada servis umrah, apa lagi yang sedang dibuat di aplikasi MOVE? Okey, untuk MOVE kita sudah tersedia, kalau boleh download sekarang di Google Play. Untuk iOS, pengguna iOS insya-Allah dalam seminggu lagi. Kalau untuk servis MOVE, kita ada e-hailing, maksudnya booking pesanan kenderaan. Jadi boleh buat booking now ataupun you nak buat booking later, maksudnya pre-book. Okey, ataupun nak buat yang ni. So kenderaan ada jenis yang basic, ada yang 6 seater, ada yang premium dan sebagainya. InsyaAllah kita akan perkenalkan juga MOVE Pink. So ini untuk hanya lady driver dan passenger, lady passenger dengan izin. InsyaAllah. So tapi jadi kalau kita nak mendapatkan lady driver ni agak sukar, tapi kita akan cuba dapatkan lady driver. Jadi salah satu kelebihannya, jadi pengguna wanita boleh mendapatkan pemandu wanita. Okay. So selain itu insyaAllah MOVE juga akan mempunyai MOVE Cuisine. So ini untuk servis penghantaran makanan, yang mana ini akan beroperasi insyaAllah bulan 9 nanti. And then kita juga ada MOVE Parcel, okay, selain MOVE Umrah. Dan insurans juga dah boleh kita redeem untuk voucher tenang untuk B40. So dah boleh start untuk redeem voucher tenang di aplikasi kita. Untuk motor insurance dan juga renew road tax nanti insyaAllah dalam bulan 10 kita akan go live lah. So selebihnya nanti akan ada e-wallet dan sebagainya lah. Sekarang dah macam banyak kan apps. Macam mana, apa strategi untuk pastikan apps ni berada di atas? Oh, okey. Saya nak kata, kelebihan kita yang pertama adalah dari segi locality branding. Kalau kita dengar nama MOVE tu itself, sebenarnya orang akan fikir ni daripada luar ke, daripada mana, dan by dia punya wording dia tu MOEVD. Sama orang cakap, ada jumpa saya, ni MOVE ke, MOED ke, MOVED ke kan. Tapi bukan, ni MOVE kan. So satu is dari segi branding, kita akan kuatkan segi branding. Macam mana kompetitor kita kuatkan dari segi branding. Kita sebagai company Malaysia yang bercita-cita untuk menjadi unicorn, kita akan kuatkan dari segi branding. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan banyak bekerjasama seperti dengan agensi Papuh, dengan brand seperti Zurich. InsyaAllah kita akan bersama juga dengan Halal Corporation. So, jadi kerjasama demikian ni adalah lebih berupa bentuk
partnership strategi, mana untuk lebih kepada pengguna, lebih tenang bila gunakan Move aplikasi ni. So jadi dia bukan hanya kita yang menawarkan, jadi kita ada partner-partner yang turut menawarkan apa jua bentuk aplikasi yang mereka perlukan. Jadi kalau dari segi tagline Move kita is people lifestyle app. Jadi is people, from people to people. This is our inspiration. Jadi daripada people kepada people. That's why at the end of the day we are connecting the dot daripada one point to one point, and so every movement tu adalah kita cuba bring smile kepada everybody lah, insyaAllah. Macam sekarang ni, macam kita tahu isu pemandu e-hailing adalah komisen yang diambil terlalu banyak oleh syarikat macam Grab. Yeah. Jadi apakah yang kelainan mungkin yang ditawarkan di Move untuk kebajikan pemandu? Okey, insyaAllah dari segi komisen tu kita tidak akan setinggi kompetitor kita, tetapi sebenarnya sebenarnya kita juga tidak boleh menawarkan harga yang terlampau rendah juga, kerana dia supply and demand factor. Jadi kalau kita menawarkan harga yang rendah, pemandu juga akan dapat komisen yang rendah. Jadi dari segi harga juga kita akan tengok win-win kepada pengguna dan win-win juga kepada pemandu. Dan insya-Allah kita juga akan tawarkan insentif kepada pemandu ni dari segi perlindungan SOCSO. Kita akan bagi insentif dari segi perlindungan SOCSO untuk mereka, dan kita juga akan kita akan bekerjasama dengan Zurich juga untuk perlindungan PA dan sebagainya. Jadi dari segi insentif kita tawarkan dalam bentuk, bukan bentuk cash, kita tawarkan dalam bentuk perlindungan. Mungkin Cik Samsul ada nak tambah anda ke? Tak banyak nak tambah, cuma kita berbesar hati dapat bekerjasama dengan Move, dan macam yang dalam speech Cik Zumi tadi, saya rasa Move bercita-cita untuk menjadi disruptor dalam industri ini. So itu sangat penting kepada Zurich sebab dia akan dapat memberi banyak manfaat kepada pengguna, ultimate customer. Okay? Kita ada target tak berapa banyak pendaftaran untuk tahun pertama? Okay. Kita akan buka kepada semua ahli papuh. Kita tidak memaksa, tetapi insya-Allah kalau boleh, memang hajat kita 700 lebih ahli papuh yang berdaftar tu, kita nak mereka masuk ke platform kita lah. Tapi dari segi target tu sekurang-kurangnya at least 200 ahli tu, itu kita punya orang kata target lah sekurang-kurangnya. Jadi kalau 200 target tu, satu agensi menawarkan 10 package kali 200, beribu package dalam aplikasi tu. Jadi mereka boleh pilih nak package yang harga ke, nak package yang dari segi hotel ke, nak package dari segi penerbangan ke, nak package dari segi bilik ke. Jadi mereka boleh dapat. So exactly pencarian tu lebih mudah. Jadi tak perlu dah orang sekarang pergi ke satu-satu agensi. Jadi everything in under one apps. Macam booking hotel tu, dia akan tawarkan juga ke macam penempatan yang lebih murah ke, ada package ke? Okey, kalau dari segi package penempatan hotel tu, ini apa yang telah ditawarkan oleh pihak agensi. Jadi contoh kalau agensi A menawarkan hotel 50 meter daripada Al-Haram, 50 meter daripada Masjid Nabawi, so kita akan masukkan dalam aplikasi. Jadi mereka boleh pilih nama hotel, atau mereka ada spesifik hotel, nak hotel contoh Hilton ke. Jadi mereka boleh carian, jadi nanti siapa agensi yang menawarkan package yang ada hotel tersebut, dia akan muncul sebagai lebih prioriti lah. Tapi dia berdasarkan carian masing-masing lah. Jadi dia dah termasuk dalam package yang ditawarkan. Kalau untuk e-hailing tu sekarang ni ditawarkan dekat kawasan mana? Okey, untuk hailing sekarang ni kita sudah mula beroperasi untuk Lembah Kelang dan juga Penang. Dan masih lagi kita dalam proses recruiting driver-driver kita lah untuk menjadi pemandu Move. Berapa sekarang driver? Sekarang kita dah ada lebih kurang 150 driver. Kita punya target dalam masa sebulan ke 2 bulan ni 500 driver. Akan luaskan ke kawasan lain ke? InsyaAllah akan ke depan tadi ke ibu-ibu negeri atau kawasan-kawasan lain lah, insyaAllah. Mungkin Johor dan sebagainya. Itu dalam masa 150
Berapa lama? Itu dalam setahun. Setahun. Kan? Ya. Maksudnya kalau katalah pemandu tu dia dah ada abstract, dia boleh tak? Boleh. Biasanya setiap pemandu tu biasanya dia akan pegang 2 aplikasi biasanya. Kerana lesen EVP dia tu per aplikasi. Jadi macam kalau dia berdaftar dengan MOVE, dia akan dapat lesen EVP dia tu bersama MOVE. Jadi kalau ada sekatan jalan raya dari pihak JPJ atau sebagainya, mereka berlesen lah. Soalan ni untuk mantan motek. Jadi mungkin bagi pengalaman yang besar, mungkin pandangan yang tersendiri berkenaan dengan beberapa sudut, mungkin boleh kata sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pertamanya saya nak ucapkan tahniah lah kepada pihak MOVE ya, Zurich dan juga Papua. Kerana semasa saya menjadi KSU Kementerian Pelancongan, perkara-perkara ini memang saya tekankan ya, supaya ada kerjasama untuk kita membendung tadilah penipuan umrah dan sebagainya. Jadi kita ada Papua persatuan di masa zaman saya lah yang approve Papua ni menjadi salah satu persatuan yang boleh berdaftar travel ejen yang buat umrah berdaftar dengan Papua. Jadi dengan adanya Papua, maknanya salah satunya pemantauan boleh dibuat pemantauan boleh dibuat. Dan kita ada juga dulu saya memang dalam majlis kawal selia umrah saya rasa sekarang mungkin majlis itu tidak aktif, tapi masa saya mengetuai majlis kawal selia umrah, kita minta ada app untuk mengawal perkara ini. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada pihak MOVE kerana telah mengadakan app ini. Jadi ini satu kerjasama yang erat antara MOVE dan juga Papua. Dan juga sekarang ada pula insurans ya. Zurich Takaful. Ini juga kita harapkan dulu supaya dapat kerjasama dengan pihak insurans untuk cover jemaah-jemaah umrah dan juga haji ni. Jadi ini sinergi yang sangat bagus yang memang saya harapkan semasa saya dulu dan sekarang ni telah pun dilaksanakan oleh pihak mereka. Jadi ini satu kebaikan oleh mereka untuk negara kita, untuk kerajaan kita, terutamanya untuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang memantau umrah. Jadi ini satu perkara yang saya nampak banggalah, saya bangga kerana usaha-usaha yang dulu tu telah diteruskan hingga berjaya setakat ini ya. Macam ada ke data berapa banyak penipuan, mangsa penipuan dan macam insurans berapa banyak yang dah cover sebelum ni yang daripada mangsa-mangsa ke? Okey, masa time saya dulu ya, banyak penipuan umrah berlaku. Sebab itu kita wujudkan majlis kawal selia umrah. Kerana banyak sangat orang menipu masa itu gunakan orang-orang tengah, ustaz-ustaz, kadang-kadang di kampung-kampung. Dia orang kata dia orang nak buat, dia orang jadi orang tengah untuk mempromosikan package umrah. Tetapi at the end of the day tak ada, it doesn't materialize lah ya, tidak. Jadi mana mereka tidak boleh terbang mengerjakan umrah. Jadi pemantauan tu kita perlu buat. Jadi kementerian di masa itu telah mewujudkan majlis kawal selia umrah mana kita panggil agensi-agensi pelancongan yang membuat package umrah untuk bekerjasama dengan kita untuk memantau perkara ini dan mengeluarkan menghasilkan idea-idea yang baik macam mana kita nak pantau perkara ini ya. And then the same time also Persatuan Papua diwujudkan. Jadi saya welcome Papua untuk bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk membendung perkara penipuan umrah ini juga ya. Jadi masa itu memang banyaklah package umrah yang telah tidak dilaksanakan dengan baik, maknanya dia ditipu atau tidak dilaksanakan dengan sempurna. Di mana harapan jemaah-jemaah masa itu mungkin mereka hendak hotel yang dekat, jadi mereka tidak perlu berjalan jauh, tapi bila mereka ke sana hotelnya jauh. Contohnya begitulah ya. Itu salah satu penipuan juga. Tetapi kalau yang tidak boleh terbang langsung tu even worse. Yang ini yang perlu dipantau. Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan wujudnya ada Papua dan juga kerjasama erat daripada Kementerian Pelancongan,
sekarang ni isu-isu penipuan umrah juga telah dapat dibendung. Mungkin ada sedikit segelintir saja yang masih wujud. Jadi pemantauan ni perlu diteruskan, dan dengan adanya app Move ni juga mungkin salah satu mekanisme untuk kita membendung dan mengawal penipuan pakej umrah. Selamat pagi Cik, saya dari RTM. Ya. Soalan saya, apakah pesanan Encik kepada pengguna aplikasi ini untuk menunaikan umrah? Okey, aplikasi ini sebagaimana saya katakan tadi, kita memang mengharapkan satu aplikasi diwujudkan untuk membendung ataupun mereka, kalau mereka nak booking pakej umrah, mereka boleh menggunakan aplikasi ini. Jadi dengan ada aplikasi ini, satu proses pemantauan boleh dibuat. Maknanya ini adalah pilihan daripada jemaah sendiri. Mereka contohnya mereka nak pergi bulan Disember, contohnya mereka tengok airline yang mana yang mereka akan pergi. Lepas tu kelas mana, mungkin mereka nak ambil kelas pertama atau kelas kedua, kelas ekonomi atau business class. Dan hotelnya, mungkin kat situ ada hotel yang berdekatan. Contohnya kita ada Safwa Hotel, kita ada Zamzam Tower Hotel kat situ ya, dan Hilton dan sebagainya. Jadi di situ mereka akan pilih, atau mereka nak bajet hotel. Bajet hotel mungkin kedudukan jauh sikit, mungkin 800 meter, ada yang 1 kilometer ataupun yang 400 meter. So yang itu mereka boleh pilih sendiri dalam app ini, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh CEO Move tadi. Mereka boleh buat pilihan sendiri ya. Jadi di situ bila mereka telah memilih, jadi dengan cara automatiknya syarikat travel agent yang ada lesen khas umrah ini akan muncul. Yang ini pakej yang ditawarkan oleh agensi ini. Jadi mereka ambil dengan agensi tersebut. Ya. Pelindungan voucher tenang. Siapakah golongan sasaran sebenarnya? Penerima perlindungan tenang voucher PTV ini telah ditetapkan oleh kerajaan dan negara ialah golongan B40. B40. Ya, B40. B40. Jadi mereka perlu ada apps ni ke atau Ya, dia perlu download apps dan juga memohon penebusan melalui aplikasi. Dan apa nama yang Bumi Putrajaya Apply Tenang ni? Keseluruhan program tenang telah sebenarnya tenang ni telah dilancarkan oleh pihak kerajaan dah lebih daripada setahun, dan banyak produk tenang yang berada di pasaran sekarang. Jadi golongan B40 ataupun B40 boleh check online eligibility dia untuk perlindungan ni, dan boleh redeem ataupun mendapatkan perlindungan daripada pelbagai syarikat termasuk Zurich. Tapi cara paling mudah pada saya ialah pergi je kat Move ni, sebab boleh tengok produk lain, dan dalam tu insya-Allah kita punya perlindungan tenang punya produk ada di situ juga. Ya. So, jadi yang sebelum ni betul ke ada dakwaan kata yang bila diorang check benda tu dah di-redeem oleh pihak lain? Seperti yang rasanya PPM ada buat press conference. Saya rasa soalan tu lebih bagus diajukan kepada persatuan kami, iaitu Malaysian Takaful Association, yang mengendalikan isu ni secara keseluruhan. Ya. So jadi saya tambah sikit. Jadi kalau dalam aplikasi kita, so kalau untuk booking kenderaan sekarang, so kita boleh ada dekat Move M-Ride. So kalau untuk saya kata tadi tenang, so ke M Insurance, klik M Insurance, dia akan ada satu ikon tenang. So jadi bila dia klik ikon tenang, dia boleh redeem voucher di sini lah. Dia boleh redeem voucher di sini. Okay. So ni untuk yang tenang. And then kalau macam M-Ride kita dah ready. Jadi untuk e-hailing, jadi boleh kita booking daripada lokasi kita nak ke mana lah. Jadi untuk umrah, insyaAllah ikonnya dah ada. Kalau buat masa ni, insyaAllah bulan 9 nanti kita akan lancarkan lah. Buat masa ni dia dalam masih kita testing dan onboarding agency lah. So
So, jadi dah boleh download di Google Play Store. InsyaAllah, dan iOS dalam seminggu akan datang.